Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Syukran bin Muhammad Khair Abnadi, nombor metrik DB190082. Saya daripada kumpulan 1 Psikologi Pendidikan BBD 10202. Kumpulan kami diberi tugas untuk membuat sebuah modul yang bertajuk pengenalan kepada psikologi pendidikan. Di sini saya ingin membentangkan tentang pengenalan kepada psikologi pendidikan. Okey, kenapa kita harus belajar psikologi dan apakah konsep psikologi? Kita harus belajar psikologi kerana kita akan dapat memahami manusia atau murid dengan lebih baik. Konsep psikologi pula merupakan satu kajian sains merangkumi aspek mengaplikasikan prosedur dan pendekatan saintifik untuk memahami tingkah laku manusia. Seterusnya, kita masuk kepada definisi psikologi. Psikologi berasal dari perkataan tamadun Greek purba iaitu psyche dan logos. Psyche bermaksud jiwa atau minda, manakala logos pula bermaksud kajian mengenai sesuatu iaitu kajian mengenai pemikiran atau jiwa yang dapat mempengaruhi sikap dan perlakuan organisma. Seterusnya, psikologi merupakan satu kajian saintifik tingkah laku manusia dan proses mental mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang. Menurut Kamus Cambridge International of English, muka surat 383, the scientific study of the way the human mind works and how it influences behavior or the influence of a particular person's character on their behavior. Henry L. Rodiger dan rakan 1984 berkata, psychology may be defined as the systematic study of behavior and mental life. Menurut Kalatz 1999, psikologi ialah kajian sistematik tentang tingkah laku manusia dan pengalaman. Menurut Williams 1960 pula, mengatakan bahawasanya psikologi sebagai satu cabang penyiasatan saintifik untuk tingkah laku dan aktiviti. Whittaker 1970 pula mengatakan psikologi merupakan sains tingkah laku. Ia kajian mengenai jiwa atau aspek rohani manusia secara saintifik. Definisi psikologi menurut Kamus Dewan. Kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan, pola pemikiran dan perlakuan seseorang atas sesuatu kumpulan tertentu dan kebijaksanaan memahami sifat manusia. Okey, kita masuk kepada definisi psikologi pendidikan. Seperti yang kita tahu, psikologi ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia. Pendidikan pula adalah satu profesyen yang mengkaji dan membina metodologi atau pendekatan pengajaran pembelajaran untuk digunakan di sekolah. Psikologi pendidikan bermaksud kajian tentang perlakuan atau tingkah laku manusia dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Sampai di situ saja subtopik yang saya bentangkan. Saya serahkan subtopik seterusnya kepada teman kumpulan saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Muhammad Afif bin Nur Azam. Kad matrik saya DEB 1996. Saya akan membentangkan tentang definisi psikologi pendidikan. Menurut Borish dan Tambori, psikologi pendidikan ialah satu disiplin yang memfokuskan kajiannya kepada pengetahuan teorikal dan pengetahuan empirikal mengenai pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menurut Clifford, psikologi pendidikan ialah applying the methods of psychology to studying the process of education. Menurut Grinder, psikologi pendidikan ialah mengaplikasikan pengetahuan psikologi ke dalam situasi bilik darjah. Untuk slide yang seterusnya, sejarah perkembangan psikologi. Bermula pada zaman Greek purba, psikologi adalah sebahagian daripada ilmu falsafah dan bukan lagi satu kajian saintifik. Berikut adalah tokoh-tokohnya, iaitu Plato, Socrates dan Aristotle. Untuk slide yang seterusnya, tokohnya adalah René Descartes, 1595 hingga 1690. Beliau merupakan ahli falsafah dan pakar matematik Perancis. Beliau juga digelar sebagai bapa matematik moden. Beliau adalah pengasas falsafah moden. Tokoh yang seterusnya adalah Wilhelm Wundt, 1832 hingga 1920. Beliau adalah ahli fisiologi dan psikologi. Beliau dikenali sebagai bapa psikologi kerana membina makmal psikologi yang pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Beliau dianggap sebagai ahli psikologi moden kerana menulis tentang kajiannya yang mengandungi 50,000 patah perkataan. Untuk slide yang seterusnya, tokohnya adalah John Dewey, 1859 hingga 1952. Beliau merupakan ahli falsafah dan ahli psikologi Amerika abad ke-20. Beliau juga dikenali sebagai bapa psikologi functionalism. Beliau merupakan pengasas Psychology School PF Pragmatism bersama-sama dengan Charles Sanders Peirce dan William James. Seterusnya adalah William James, 1842 hingga 1910. Beliau merupakan ahli psikologi Amerika yang pertama. Beliau juga menubuhkan makmal psikologi yang pertama di Amerika Syarikat. Beliau juga memperkenalkan kursus psikologi. Beliau menerbitkan 2 jilid buku iaitu The Principle of Psychology. Untuk slide seterusnya, J.B. Watson, 1878 hingga 1958. Beliau ialah pengasas aliran behaviorism di Amerika Utara. Beliau terkenal dengan teori pelaziman klasik. Psychology as the Behaviorist Views It merupakan artikel beliau yang diterbitkan pada 1913. Beliau berpendapat psikologi ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku yang nyata. Seterusnya, Edward L. Thorndike, 1874 hingga 1949. Beliau memulakan inisiatif yang menekankan penilaian dan pengukuran dalam proses pembelajaran. Beliau menyarankan idea bahawa psikologi pendidikan hendaklah mempunyai asas saintifik dan pengukuran mestilah menjadi fokus yang utama. Untuk slide yang seterusnya, tokoh yang pertama adalah Leta Hollingworth, 1916. Beliau merupakan orang yang pertama menggunakan istilah gifted ataupun terpilih bagi pelajar yang mendapat markah yang sangat tinggi dalam ujian IQ.
Tokoh yang seterusnya, Jos Sanchez, 1932. Beliau adalah pekaji yang membuktikan bahawa ujian-ujian kecerdasan ketika itu adalah berat sebelah bagi pelajar minoriti. Tokoh yang seterusnya adalah Mami dan Kenneth Cook, 1939. Pekaji-pekaji yang mula-mula membuat kajian tentang konsep kendiri dan identiti bagi kanak-kanak Amerika berbangsa Afrika. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk menyambung pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhelmi bin Jamil. Saya ingin membentangkan konsep asas psikologi. Yang pertama, naluri. Naluri dikenali sebagai naluri asas atau tersusun dalam diri manusia, seterusnya menjadi penggerak tingkah laku manusia dan asas kehidupan manusia. Yang kedua, desakan. Desakan merupakan fenomena dalaman yang dialami individu apabila berlaku ketidakseimbangan dalam badan. Yang ketiga, motivasi. Motivasi ialah kecenderungan organisme untuk menjalankan aktiviti yang dirangsang oleh suatu insentif. Dan yang keempat, keperluan. Keperluan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang individu untuk berfungsi secara berkesan. Seterusnya, saya ingin membentangkan tujuan psikologi pendidikan. Pengetahuan mengenai psikologi pendidikan ini sangat penting bagi para pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan di bilik darjah. Terdapat 4 tujuan utama. Antaranya ialah: yang pertama, memerihal. Yang kedua, meramal. Yang ketiga, menerangkan. Dan yang keempat, mengawal. Memahami tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran, meramalkan tingkah laku gantian yang mungkin berlaku dan mengawal tingkah laku tersebut. Ini memberikan manfaat psikologi pendidikan untuk membantu para guru dan para calon guru dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai pendidikan dan prosesnya. Seterusnya, implikasi atau kepentingan pendidikan psikologi kepada guru. Yang pertama, memberikan ilmu pengetahuan tentang teori dan prinsip psikologi kepada guru untuk diamalkan dalam bilik darjah. Yang kedua, membekalkan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku murid agar membolehkan guru mencegah masalah disiplin yang tidak diingini dalam bilik darjah. Yang ketiga, melengkapkan ilmu psikologi murid tentang sasiahnya, supaya ia dapat membantu guru membentuk personaliti mereka yang lebih sihat. Yang keempat, melengkapkan guru dengan teori dan prinsip psikologi supaya ia akan membantu guru meningkatkan kualiti pengajaran dalam bilik darjah. Yang kelima, memberi guru kefahaman tentang naluri dan keperluan murid supaya ia akan membantu guru menggunakan teknik motivasi yang berkesan. Yang keenam, membekalkan guru dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap mengajar yang berguna dalam aktiviti pendidikan. Yang ketujuh, guru dapat menjalankan penyelidikan berkaitan isu-isu dalam bidang pendidikan seperti masalah dalam bidang darjah, ponteng sekolah, merokok dan lain-lain. Yang ke-8, guru dapat mencipta soal selidik yang lebih mudah dalam mengenal pasti tahap perkembangan pelajar, terutamanya pelajar yang bermasalah. Yang ke-9, mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Yang ke-10, dapat meramal tingkah laku pelajar tentang apa yang digemari pelajar dan apa yang tidak disenangi pada peringkat umur tertentu. Dan yang terakhir, memahami sikap tingkah laku pelajar, membantu pelajar lebih memahami diri mereka sendiri. Membantu guru merancang objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan pelajar. Merumuskan langkah-langkah pengajarannya supaya pelajar dapat mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang dirancang. Sekian saja pembentangan saya mengenai konsep asas psikologi, tujuan
dan implikasi. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amirul Ashraf bin Abdul Rahman. Nombor metrik DB190011. Saya akan meneruskan pembentangan pada ciri-ciri guru yang berkesan. Ciri-ciri guru yang berkesan pertama ialah berilmu pengetahuan. Guru berkesan adalah mereka yang menguasai pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan sama ada melalui pembacaan buku atau media elektronik, mengikuti kursus, bengkel dan seminar. Ciri kedua, komunikasi berkesan. Kemahiran berkomunikasi adalah kebolehan menyampaikan isi pelajaran dengan jelas dan menarik agar mudah difahami pelajar. Selain itu, cara guru berkomunikasi dengan pelajar hendaklah dengan menjadi pendengar yang baik, memahami, menghargai dan tidak melukakan perasaan pelajar. Sikap guru yang pandai menjaga hati pelajar mereka seperti kerap menegur sapa, berbual-bual dan mudah dibawa bincang akan memberi keyakinan pada pelajar untuk bertanya dan menyatakan masalah yang dihadapi. Dengan ini, pengajaran akan lebih berkesan. Ketiga, berdedikasi. Guru yang berdedikasi sentiasa ikhlas dan sabar ketika mengajar, terutamanya kepada murid-murid yang lemah tanpa mengabaikan pelajar yang cerdas. Seorang yang berdedikasi tidak kedekut ilmu, tidak terlalu serius dan boleh menyelipkan unsur-unsur human dalam pengajarannya. Ciri keempat ialah kreatif. Guru yang kreatif akan sentiasa mencari idea baru dan menarik dalam kaedah dan teknik pengajarannya serta menghasilkan bahan bantuan mengajar yang berkesan. Selain itu, sentiasa menyesuaikan bentuk pengajarannya dengan pelajar yang berbeza minat dan tahap kebolehan. Dengan ini, pelajar berasa seronok, bertambah minat, faham, menghayati bahan yang diajar dan meningkatkan kemahiran pelajar serta dapat melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dijalankan dengan berkesan. Kelima, kasih sayang. Perbuatan, tutur kata dan tingkah laku guru yang menggambarkan sifat kasih sayang dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan gembira dan berkesan. Guru yang tidak pilih kasih, prihatin terhadap anak-anak muridnya sebagai manusia dan turut mengambil berat tentang masa hadapan mereka akan memberi kesan yang mendalam di jiwa pelajar. Kesimpulannya, psikologi pendidikan dapat disimpulkan bahawa ianya adalah suatu landasan proses pendidikan yang menyatakan pelbagai maklumat mengenai kehidupan manusia serta gejala yang berkaitan dengan aspek kepribadian manusia pada setiap tahap usia perkembangannya untuk mengenali manusia yang bertujuan memudahkan proses pendidikan. Selain itu, bidang psikologi pendidikan telah lama digunakan sejak dahulu lagi sebagai landasan dalam perkembangan teori dan proses pendidikan dan ianya telah memberi sumbangan yang besar terhadap pendidikan, di antaranya terhadap kurikulum, sistem penilaian dan sistem pembelajaran. Sekian, terima kasih.